Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Khadijah Faisal. Edisi 31 Oktober bersama saya Khadijah Faisal. Sudan dengan krisis politiknya bukanlah perkara baru. Selama berdekad-dekad berlaku pasang surut ke mulut negara itu antara kepimpinan awam, tentera dan juga rakyatnya. Namun, baru-baru ini ia kembali menjadi huru-hara selepas berlaku rampasan kuasa oleh tentera di negara Timur Afrika itu yang diketuai Jeneral Abdel Fattah Al-Burhan. Yang mengejutkan dunia ialah penggulingan tersebut berlaku dikala pemerintahan awam penuh yang diterajui Abdullah Hamdok bakal ditubuhkan pada 17 November nanti. Pada Isnin lalu, Perdana Menteri Sudan Abdullah Hamdok dan beberapa kabinetnya ditangkap oleh pihak tentera. Dan sejurus rampasan kuasa berlaku, rakyat Sudan turun ke jalanan memprotes tindakan tersebut dan mendesak pencuri yang merujuk kepada tentera agar kuasa dikembalikan kepada rakyat Sudan. Pada 25 Oktober itu juga, perkhidmatan internet dan wayar telefon dipotong bagi menyekat penyebaran berita mengenai penangkapan Hamdok dan para pemimpin Sudan. Ekoran kejadian itu, Bank Dunia telah menangguhkan bantuan kewangan terhadap negara miskin tersebut. Kesatuan Afrika pula menggantung keanggotaan Sudan selain kecaman dan kutukan dunia termasuk Malaysia terhadap rampasan kuasa berkenaan. Persoalannya, mengapa tentera Sudan melanggar perjanjian bagi memberi laluan kepada kerajaan Abdullah Hamdok untuk mengambil alih kuasa dan menubuhkan pentadbiran awam penuh di Sudan selepas tempoh 2 tahun kerajaan sementara yang ditadbir tentera berakhir sejak 2019. Mengikut perjanjian yang dicapai kedua-dua pihak, tentera akan memerintah selama 2 tahun diikuti kerajaan sementara oleh ahli politik yang diterajui Hamdok untuk tempoh selama 18 bulan selepas pemerintahan 3 dekad Omar Al-Bashir menemui noktah pada 11 April 2019. Jika diikutkan, tidak sampai sebulan lagi penyerahan kuasa itu, namun kumpulan pentadbiran politik Sudan digulingkan. Jadi, apa motif sebenar di sebalik kudeta ini? Walaupun kedua-dua pihak sebelum ini sepakat menumbangkan kerajaan Omar Al-Bashir. Sudah semestinya apa yang dilakukan pihak tentera ketika ini dibenci rakyatnya sendiri. Mereka menganggap ia satu pengkhianatan dan kemarahan tentera perlu disekat. Bagi rakyat, cukuplah penghinaan dengan pentadbiran kuku besi selama 30 tahun oleh Omar Al-Bashir sebelum ini. Dan sebarang kata-kata dan janji pihak tentera jelas mereka tidak lagi boleh diterima dan bersifat retorik. الحقيقة إن العمل الذي يقومون به العسكر خيانة كبرى للمواطنين كلهم على كافة الأصعدة. الآن المهمة واجبة على فرض على كل مواطن أن يتحرك ويقفل الشارع الأمام ولا يسمح لأي عربة عسكرية أن تتحرك. البيان بكل ما يحتوي مرفوض تماما. مطلوب حكومة مدنية، حل المجلس العسكري، ما في أي تفاوض مع العساكر حتى بعد تسقط ثاني إن شاء الله بإذن واحد الأحد. الشعب عنيد والشعب صابر والشعب مصندد على إنه الحكومة لازم ترجع مدني. يعني ما الوضع بالمناسبة الوضع الراهن حاليا وضع سيء جدا بدرجة بعيدة جدا، لكن ما نقبل بأي انقلاب عسكري في هذا البلد. كفاية 30 سنة ذلة وإحانة بتاعت البشير. Difahamkan dalam beberapa siri pertemuan sebelum ini, tentera Sudan mahu pentadbiran diterajui Hamdok dibubarkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Jeneral Abdel Fattah Burhan memberi alasan jika perkara itu tidak dilakukan, Sudan berkemungkinan berdepan perang saudara yang lebih besar. Namun Hamdok enggan sebelum tentera meneruskan rancangan melakukan rampasan mereka. Dalam pada itu, selepas hampir seminggu, masih belum ada tanda-tanda pihak tentera mahu menuruti kehendak dan desakan rakyat. Apatah lagi, kecaman PBB dan pemimpin dunia lain supaya kuasa dikembalikan kepada pimpinan Abdullah Hamdok. Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur berpandangan jika ia berterusan berkemungkinan akan lebih ramai rakyat terkorban dalam pergolakan berkenaan. Saya menjangkakan kalau sekiranya pihak tentera tidak dapat mengikuti ataupun mengikut kehendak rakyat Sudan, kemungkinan besar akan berlakunya apa yang kita katakan sebagai
ketidakstabilan negara di mana masyarakat awam ini kemungkinan akan menentang pihak tentera, akan berlaku pertemuan di antara masyarakat sivil dan pihak tentera. Dan ini yang kita tidak mahu kerana kita tahu pada kemarin berlaku pertempuran di mana terdapatnya masyarakat awam yang meninggal dunia kesan daripada ketidakpuasan hati mereka. Mereka melakukan demonstrasi dan sebagainya. Sebab itu saya melihat bahawa strategi yang dilakukan oleh pihak tentera di Sudan ini adalah dengan menyatakan kepada masyarakat ataupun rakyat Sudan bahawa presiden yang digulingkan iaitu Abdullah Hamdok ini ditahan di tempat yang selamat, berada dalam keadaan yang selamat, dan penahanan itu adalah untuk mengelakkan cubaan untuk membunuh Abdullah Hamdok ini oleh musuh beliau, untuk yang sentiasa mencari kelemahan-kelemahan bekas presiden ini. Baik, yang seterusnya kita lihat bahawa pihak tentera juga sebenarnya pada peringkat awal bersetuju untuk memberikan kita katakan sebagai kebenaran kepada masyarakat di Sudan ini untuk memilih presiden mereka sendiri dengan melakukan pilihan raya yang dijangkakan pada bulan Julai tahun 2023. Tetapi ini tidak dapat meyakinkan rakyat Sudan sebenarnya. Walau bagaimanapun saya melihat sekiranya ini tidak dapat dikendurkan, pertemuan ini kemungkinan besar akan berlaku konflik yang besar di Sudan, dan yang akan rugi adalah masyarakat awam itu sendiri, yang mana mereka akan bertempur dengan pihak tentera di Sudan ini. Oleh sebab itu saya melihat bahawa adanya tanggungjawab daripada kita semua, masyarakat dunia, untuk mencari jalan penyelesaian terbaik bagi mengatasi konflik yang sedang berlaku di negara Sudan ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Masih krisis di Sudan. Setakat ini 50 rakyat Malaysia yang berada di sana dilaporkan selamat biarpun pergolakan masih berlaku dengan rakyat Sudan berterusan melakukan protes besar-besaran sehingga menyebabkan kematian. Namun, dalam perkembangan terbaru, Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata kesemua warga Malaysia di Sudan akan dibawa pulang sekiranya pergolakan di negara itu terus meruncing. Kita juga telah bersedia sekiranya perlu untuk membuat evakuasi, dan ini bergantung kepada perkembangan dalam sehari dua ini. Jadi kalau keadaan itu tambah berbahaya, maka kita akan membuat evakuasi. Sekiranya keadaan itu bertahan dan kembali baik, maka kita tak perlu buat evakuasi lah. Beliau turut memaklumkan situasi Sudan sehingga kini tidak memerlukan kerajaan Malaysia memulakan proses evakuasi dan membawa mereka kembali ke tanah air. Tambah Datuk Saifuddin, bekalan makanan bagi rakyat Malaysia di sana juga setakat ini mencukupi untuk tempoh 2 minggu. Di sebalik kemelut yang berlaku di Khartoum, Malaysia turut terpalit dengan konflik negara Afrika itu. Ia apabila kerajaan sementara Sudan bertindak merampas aset Petronas pada awal bulan ini dan kemuncaknya mereka mengeluarkan waran tangkap ke atas pegawai syarikat minyak itu. Perkara besar ini sebenarnya bukan sahaja melibatkan aset Malaysia, namun ia turut membabitkan nasib rakyat negara kita di sana. Tindakan melampau Sudan itu sebenarnya amat mengejutkan. Ia kerana selama lebih 20 tahun, Petronas telah membantu Sudan menjadi salah sebuah negara pengeluar dan pengeksport minyak dan banyak bantuan-bantuan lain yang diberikan kepada rakyatnya. Jadi, mengapa mereka mengambil langkah tidak bijak itu? Selain aset milik Petronas, kerajaan Sudan juga sebenarnya merampas aset Pakistan, Qatar dan Turki. Kononnya aset-aset itu diperoleh secara tidak sah atau rasuah ketika pentadbiran Omar al-Bashir dahulu. Dan mereka cuba
memperoleh kewangan itu semula yang didakwa diperoleh secara haram. Namun Petronas sudah memfailkan tindakan undang-undang walaupun sehingga kini belum ada keputusan muktamadnya. Umum tahu, kerajaan sementara sebelum ini ada mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel dan Amerika Syarikat dan dijanjikan pelaburan besar terutama ketika pemerintahan Donald Trump. Daripada hubungan itu, tentunya ada faedah yang cuba disembunyikan. Walaupun alasan merampas aset Petronas adalah tidak masuk akal. Krisis Sudan ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Mungkin ramai juga yang tertanya-tanya siapa sebenarnya yang untung besar di sebalik rampasan kuasa ini dan siapakah tangan-tangan tersorok yang memainkan peranan besar dalam tragedi paling dibenci rakyat Sudan sendiri. Fikirkan. Baik, Global Hijrah berakhir di sini. Nantikan kupasan isu dunia Islam lain minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.